Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan RW akan membentangkan video kami mengenai masalah bekalan air di Selangor. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli iaitu Aida Nabila binti Muhammad Syamuddin, Amirul Hakim bin Abdul Malik, Muhammad Iqbal bin Adnan, Nurul Qurrata Aini binti Rosli, Nurul Najihah binti Suhaimi dan Amira Natasha binti Afandi. Alright, baik. Untuk pernyataan masalah, apakah punca masalah bekalan air di sekitar yang terjadi? Apakah kesan terhadap penduduk Selangor berkaitan dengan masalah bekalan air yang dihadapi? Dan juga apakah inisiatif kerajaan untuk mengatasi masalah bekalan air yang sering berlaku di negeri Selangor? Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti punca masalah bekalan air di sekitar Selangor yang sering terputus. Yang keduanya adalah untuk mengenal pasti kesan terhadap penduduk Selangor berkaitan dengan masalah bekalan air yang sering terjadi. Dan juga yang terakhir adalah untuk mengenal pasti inisiatif kerajaan untuk mengatasi masalah bekalan air yang sering berlaku di negeri Selangor. Metodologi merupakan kaedah atau penyelidikan untuk mengumpul dan menganalisis data bagi menjelaskan kajian dengan lebih terperinci. Ianya juga digunakan untuk membincangkan kaedah yang digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat dan data dari sumber yang benar dan dipercayai. Antara kaedah yang kami gunakan untuk menjalankan kajian ini adalah kaedah soal selidik dan kaedah perpustakaan. Kaedah soal selidik merupakan satu set soalan bertulis dan kaedah ini biasanya digunakan untuk mengumpul maklumat daripada responden secara sukarela dan tanpa ada apa-apa pengaruh dari pihak lain. Bagi membina item-item soal selidik ini, pengkaji telah menyediakan satu borang soal selidik atas talian yang juga dikenali sebagai Google Form yang sudah dilengkapi dengan soalan-soalan berkaitan dengan kajian kami dan diedarkan melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook. Antara soalan yang terdapat dalam Google Form tersebut adalah jantina, pekerjaan, umur, pendapat mereka tentang masalah bekalan air di Selangor dan lain-lain. Seramai 104 responden telah mengambil bahagian dalam menjawab soal selidik ini secara sukarela. Bagi kaedah kepustakaan pula, ianya menggunakan sumber-sumber daripada buku dalaman sesawang. Ini bagi mengumpulkan data dan maklumat tambahan yang boleh digunakan untuk menyempurnakan kajian ini. Kami telah mencari dan memuat turun fail-fail dan buku atas talian yang berkaitan dengan kajian dari laman sesawang yang boleh dipercayai dan juga meminjam bahan-bahan rujukan di perpustakaan berdekatan dengan kawasan rumah kami. Kaedah ini sesuai untuk mengumumkan data-data yang didapati pada tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan data-data yang kami kumpul sendiri. Lokasi kajian kami adalah di negeri Selangor dan negeri Selangor dipilih berikutan aduan rakyat yang mendapat perhatian pelbagai pihak di seluruh Malaysia berkaitan dengan masalah bekalan air yang dihadapi pada pertengahan tahun 2020 yang lalu. Menurut luahan dari penduduk negeri Selangor yang dikongsikan secara rahsia di laman sesawang, masalah gangguan bekalan air di Selangor bukanlah pertama kali terjadi, tetapi masalah ini telah berlaku sejak 2008 lagi. Namun begitu, masih banyak pihak berwajib yang tidak mengambil berat tentang masalah yang dihadapi rakyat ini. Justeru kami memutuskan untuk mengetengahkan isu ini di dalam kajian kami pada kali ini. Definisi, air adalah sumber asas bagi semua kehidupan. Banyak kepentingan air sehingga disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, kemudian dimeluahkan dengan air hujan itu pelbagai jenis buah-buahan yang menjadi rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah pula menundukkan sungai-sungai bagimu. Ayat ini adalah ayat 32 daripada surah Ibrahim. Air yang bersih diperlukan bagi memastikan tiada sebarang implikasi berlaku ketika menggunakannya. Banyak sungai di Selangor yang dapat dijadikan sumber air, tetapi Selangor masih sering mengalami masalah bekalan air. Dari kajian ini, beberapa punca masalah ini berlaku telah dapat dikesan. Pertama adalah pencemaran air, kedua adalah sikap penggunanya sendiri. Latar belakang, Selangor telah mengalami masalah bekalan air sejak 1998 dan 2009.
Pada ketika itu, Lembah Kelang mengalami krisis air ketika berlakunya fenomena El Nino. Berlaku penurunan paras air yang serius di 3 empangan, iaitu empangan ke langit, empangan batu dan empangan sebenih. Pada tahun 2014, negeri Selangor dan Negeri Sembilan mengalami cuaca panas negeri menyebabkan berlakunya krisis air. Pada ketika itu, loji rawatan ditutup akibat pencemaran amonia. Pada tahun 2019 pula, darurat air berlaku kerana mutu air merosot dan pencemaran bau berlaku akibat pertumpahan minyak diesel dari projek pemerikan di hulu Sungai Selangor. Pada tahun 2020 pula, Selangor dan Kuala Lumpur telah mengalami pencemaran bau. Ini adalah akibat kilang penyelenggaraan jentera berat di kawasan perindustrian Sungai Gong yang beroperasi secara haram sejak tahun 2014. Kilang ini menyebabkan pencemaran kimia di sumber air mentah di Sungai Selangor. Konsep Air Selangor telah membekalkan air kepada lebih 8.4 juta penduduk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Permintaan bekalan air meningkat antara 2.5% hingga 3.5% setiap tahun. Pada tahun 2014 hingga 2020, bilangan akaun pengguna meningkat sebanyak 23.4%. Rancangan masa jangka panjang telah dilakukan oleh Kerajaan Selangor dan Kerajaan Persekutuan. Antara rancangannya adalah pembinaan loji rawatan air Semenih 2, loji rawatan air Labuhan Dagang dan loji rawatan air Langit 2. Air Selangor telah membelanjakan 1.1 bilion ringgit Malaysia dari 2016 hingga 2018 bagi menaik taraf dan membaik pulih pelbagai aset dan bekalan air. Kebelakangan ini, gangguan bekalan air di Selangor bagaikan tiada pengakhiran kerana datangnya masalah ketiadaan air yang baru setelah isu air yang lama diselesaikan. Krisis pencemaran sumber air mentah yang beberapa kali dilaporkan di Selangor menimbulkan kesukaran dan kesulitan kepada pengguna. Persatuan Air Malaysia melaporkan 62% kejadian terputus bekalan air berlaku di Selangor. Secara purata, penduduk di Lembah Kelang khususnya Selangor berhadapan masalah bekalan air ke kediaman masing-masing sekurang-kurangnya 2 kali dalam sebulan. Isu-isu masalah bekalan air di Selangor. Pertama, Selangor merekodkan jumlah aduan perkhidmatan air yang tertinggi dengan aduan kekerapan kes paip bocor dan pecah, aduan kualiti air, kes tekanan air rendah serta aduan masalah gangguan air. Isu utamanya juga hangat dibincangkan sebagai punca pencemaran sumber air mentah yang berlaku di Selangor adalah isu pencemaran Sungai Selangor oleh pihak tidak bertanggungjawab. 2 loji rawatan air iaitu di Sungai Semenyih dan di Bukit Tampoy terpaksa dihentikan operasi akibat pencemaran di Sungai Batang Benar. Selain itu, umumnya bekalan air bersih berkurangan akibat permintaan meningkat selari pertambahan penduduk, perbandaran dan sektor ekonomi khususnya industri. Dasar mementingkan pembangunan ekonomi tetapi kurang mementingkan perlindungan kawasan tadahan adalah antara penyumbang krisis air. Turut menjadi isu hangat di Selangor adalah penggunaan air per kapita tinggi turut menjadi punca masalah bekalan air. MWIJ 2016 oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN melaporkan purata penggunaan air bagi seorang individu di Malaysia ialah 234 liter sehari pada tahun 2015 dan 201 liter sehari pada tahun 2017. Antara faktor penggunaan air per kapita tinggi adalah pembekalan air konsisten selama 24 jam dan harga air yang rendah, menyebabkan pengguna kurang menghargainya serta tidak mengamalkan penjimatan kita semula atau menggunakan sumber air alternatif dan kurang kesedaran produk cekap air. Seterusnya, bagi data analisis, tim kami telah mengemukakan persoalan perihal keprihatinan rakyat tentang ketiadaan air di Selangor. Sebanyak 45.2% penduduk di Selangor setuju bahawa masalah bekalan air ini turut berpunca daripada penggunaan air per kapita agak tinggi. Walau bagaimanapun, sebanyak 42.3% penduduk Selangor
tidak cakna dengan kesan berlakunya ketiadaan air di Selangor. Inisiatif kerajaan dalam menyumbang dan membina pencatuan air di Selangor rumah setempat dapat persetujuan keseluruhan rakyat melalui data analisis yang lebih terperinci ini. Seterusnya, berdasarkan pie chart data analisis di atas, sebanyak 49% daripada responden setuju bahawa faktor berlakunya penggunaan air yang berkapita tinggi ini adalah kerana penggunaan atau pembekalan air yang konsisten, serta harga air rendah menyebabkan penduduk ini di negeri Selangor tidak mengambil berat tentang pembaziran atau penggunaan air yang berlebihan tanpa mereka sedar akan kesan perbuatan mereka menyebabkan air itu berkurangan. Pie chart ini pula memberitahu sebanyak 92.3% peka dan sedar bahawa pencemaran sungai dan air di Selangor adalah berpunca daripada pelepasan sisa buangan oleh pihak yang bertanggungjawab. Isu ini juga melibatkan bebanan terhadap pelabuh asing mengakibatkan mereka lari dari Selangor. Penyelidikan dengan mendalam kesan isu ini, sebanyak 67.3% warga Malaysia setuju bahawa isu air di Selangor ini menyebabkan impak buruk terhadap pelabuh asing yang datang melabur di Selangor. Hampir keseluruhan rakyat yang prihatin setuju bahawa kerja penduduk Selangor, terutamanya pemilik gerimis gerai tergendala kerana tidak mampu melakukan kerja dengan lancar. Bagi menangani situasi tersebut, pihak kerajaan pula telah pun menyediakan dana sebanyak 200 juta ringgit bagi membendung masalah ketiadaan air ini. Rakyat prihatin perlu bersama membantu pihak berkuasa melaksanakan peninjauan dan pihak berkuasa perlu mengenakan tindakan terhadap pihak yang bertanggungjawab ini dengan persetujuan sebanyak 85.6% daripada responden bagi mengenakan hukuman dan denda yang setimpal bagi mengurangkan kadar pencemaran sungai dan air di Selangor. Oleh kerana demikian, kerajaan negeri yang menguruskan pelaksanaan operasi kilang perlu menjalankan pemantauan agar kilang mematuhi peraturan bukan membuang bahan tercemar ke dalam sungai. Tambahan pula, 84% rakyat Selangor percaya bahawa politik adalah faktor utama yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kekurangan air ke tingkat krisis. Perselisihan antara syarikat bekalan air Selangor iaitu Syabas dan kerajaan negeri telah memperlahankan kemajuan ke arah bekalan air yang stabil. Tuntutan untuk kesepakatan mengenai perjanjian penyusunan semula pengedaran air antara pemegang konsesi kerajaan dan air telah ditangguhkan beberapa kali. Sementara bekalan air kepada banyak isi rumah terus berselang-seli. Kesimpulannya, krisis air bukan lagi perkara baru. Oleh itu, pengurusan dan penggunaan air yang cukup serta efisien adalah perlu. Selain pemantauan yang berterusan, kekerapan berlakunya kejadian henti tugas yang tidak berjadual, mutasi ini perlu disiasat dan tindakan tegas perlu diambil oleh pihak kerajaan dengan sewajarnya supaya rakyat tidak lagi rasa terbeban dengan masalah isu air yang kerap berlaku di negeri Selangor. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.